Hai, selamat datang ke episod baru dan video ini merupakan video pendidikan demokrasi untuk korang yang tak lama lagi akan mengundi dan pengundi yang nak tahu lagi tentang banyak pasal demokrasi. Jadi topik kita hari ini adalah tentang perlembagaan persekutuan. Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang asas negara kita dan ianya ditulis dan dirangka oleh para pemimpin kita tahun 1957. Masa tu zaman merdeka. Perlembagaan menjelaskan struktur kerajaan, hak asasi manusia dan juga sistem undang-undang di Malaysia. Perlembagaan bermula dengan kenyataan bahawa Malaysia adalah sebuah negara merdeka dan juga demokratik. Kita nak bina masyarakat Malaysia yang adil, makmur dan juga bersatu. So first of all, kita nak ketahui apa itu perlembagaan dan nama rasminya adalah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ini adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara kita. Dia macam GPS yang memberi arah dan panduan kepada negara kita supaya berjalan dengan lancar. So bayangkan kalau kita tak ada perlembagaan, macam jalan raya tanpa lampu isyarat. Kita tak tahu nak belok kiri ke nak belok kanan. So semua orang akan bergaduh dan keadaan akan jadi huru-hara. Sebelum Perlembagaan Persekutuan, kita ada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Itulah undang-undang tertinggi tahun 1957. Dan ia membentuk negara kita yang merdeka dan menggabungkan semua negeri semenanjung menjadi satu. Tapi tunggu dulu, sejarah tak berhenti di situ sebab tahun 1963, kita ada perjanjian penting yang membawa kelahiran Perlembagaan Persekutuan yang lebih besar dan juga kuat. Perlembagaan ini dibentuk untuk kukuhkan hubungan antara Semenanjung Tanah Melayu dengan Sabah Sarawak. Melalui perlembagaan ini, kita dapat melihat bahawa Malaysia ini adalah satu negara yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa dan juga berbilang budaya. Macam satu kampung besar, ada macam-macam warna, macam-macam rasa kan? Jadi perlembagaan ini penting sangat. Kita memastikan kebebasan, hak-hak rakyat dijaga dengan baik. So kalau kata satu hari nanti korang ada masalah kena deal dengan mahkamah, ingat, perlembagaan ini yang jaga hak korang. Korang jangan risau ya, perlembagaan kita ni bukan macam perlembagaan zaman dinosaur. Sejak 1963, perlembagaan ini dah banyak kali diubah-suai supaya sesuai dengan zaman dan keperluan kita sekarang. Perlembagaan ini adalah dokumen yang akan sentiasa berubah dan juga dipinda. Contohnya pada 25 Januari 2022. Yang mana perlembagaan ini dipinda mengenai isu Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 yang merangkumi pindaan kepada beberapa perkara yang menzahirkan komitmen kerajaan terhadap MA63 terutamanya pada Sabah dan Sarawak. Kita ikut peredaran zaman, tujuannya untuk memastikan kesaksamaan, keadilan dan juga keharmonian dalam masyarakat kita yang pelbagai ni. So, jangan kita lupa akan sejarah dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Ia adalah dasar dan juga panduan untuk membentuk negara kita yang dihargai dan juga dipercayai. Jadi, apa isi kandungan Perlembagaan Persekutuan ni ya? Perlembagaan ada 3 tujuan utama. Yang pertama, ia mewujudkan sistem demokrasi kita. Yang kedua, ia menghadkan kuasa kerajaan. Dan ketiga, ia menyatakan hak-hak kita sebagai rakyat Malaysia. Secara mudahlah ya, perlembagaan ini menyatakan 6 perkara. Yang pertama, kita semua adalah rakyat Malaysia. Yang kedua, kita boleh memilih pemimpin-pemimpin kita. Yang ketiga, kita ada parlimen yang menggubal undang-undang. Yang keempat, kita ada mahkamah dan juga para hakim. Kelima, kita ada kerajaan persekutuan dan juga 13 kerajaan negeri. Keenam ataupun terakhir, hak asasi kita terjamin. Mudah je kan? Kalau korang nak tahu secara lebih mendalam, ada beberapa perkara dalam perlembagaan yang menyentuh tentang demokrasi yang korang perlu tahu. Perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan sangat penting sebab ia berkaitan dengan kesamarataan dalam masyarakat kita. Apa perkara 8 ni? Jom kita belajar sama-sama. Perkara 8 memastikan bahawa semua rakyat Malaysia mempunyai hak kesamarataan tanpa mengira latar belakang, kaum, agama atau jantina. Jadi, dalam Perlembagaan Persekutuan, setiap orang adalah sama penting. Tak kira dia Perdana Menteri ke, superhero ke atau rakyat biasa, okey? Perkara 8 juga melindungi hak untuk tiada diskriminasi. Semua orang harus diperlakukan secara adil dan saksama. Contohnya, dalam pendidikan, Perkara 8 memastikan setiap individu berhak mendapat akses yang sama kepada peluang pendidikan tak kira bangsa, etnik, jantina dan latar belakang. Perkara 8 juga memastikan hak untuk bekerja tanpa diskriminasi. Jadi,
korang sebenarnya berpeluang jadi bos dalam kerjaya masing-masing tau. Nice. Perlembagaan Persekutuan juga memberikan hak asasi manusia kepada rakyat Malaysia. Ini ada dalam perkara 10. Perkara 10 memberi hak kepada semua rakyat Malaysia untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut dihukum. Tapi, janganlah korang fikir dengan adanya perkara 10 ni, kita boleh cakap apa yang kita suka. Ada juga had-hadnya, okey? Tiada kata secantik bahasa. Okey. Perkara 10 ni sebenarnya gempar sebab dia memberikan kebebasan pada kita untuk berucap, berhimpun dan berkumpul secara aman. Macam korang nak jadikan bunga orkid sebagai bunga kebangsaan, korang boleh menyuarakan dengan mengadakan satu protes untuk menjadikan bunga orkid ni sebagai bunga kebangsaan. Orkid pun orkid lah, tapi jangan pula korang nak gunakan kebebasan ni untuk buat perkara negatif, berunsurkan jahat atau menimbulkan pergaduhan. Dengan kebebasan bersuara ni, datang juga tanggungjawab. Kita kena faham batas-batasnya dan menghormati hak-hak orang lain. Jangan sampai ada yang cakap, saya ada kebebasan berucap, jadi saya boleh panggil awak ikut suka hati saya. Itulah cerita perkara 10 dalam Perlembagaan Persekutuan. Ingatlah, dengan kebebasan bercakap ni, kita boleh berkongsi pendapat, memperjuangkan hak tapi tetap dalam suasana yang ceria dan bertanggungjawab. Perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan pula membincangkan mengenai kebebasan beragama. Ia menjamin hak setiap individu untuk mengamalkan agama masing-masing dengan aman. Perkara 11 menjamin supaya tiada diskriminasi atau perlakuan yang tak adil terhadap penganut agama dan beberapa batasan untuk penganut agama Islam. Sekarang, kita eksplor pula perkara 43 dalam Perlembagaan Persekutuan yang membicarakan tentang Jemaah Menteri dan struktur pentadbiran negara kita. Jemaah Menteri adalah individu-individu yang bertanggungjawab dalam mengendalikan kerajaan dan pentadbiran negara. Mereka memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi dan dipilih daripada ahli parlimen atau senator yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam menjalankan tugas, Jemaah Menteri perlu memastikan polisi dan program kerajaan berkesan dan adil untuk rakyat. Sebagai contoh, kita boleh melihat kesan perkara 43 ini dalam kes pelantikan Kabinet Malaysia. Setiap kali berlaku perubahan kerajaan ataupun pilihan raya umum, Jemaah Menteri baru akan dilantik untuk membentuk Kabinet baru. Ini membuktikan bahawa perkara 43 memberi fleksibiliti untuk menyesuaikan dan menggantikan Jemaah Menteri berdasarkan keadaan semasa. Selain itu, perkara 43 banyak memberi kesan dalam keputusan pentadbiran negara. Pada tahun 2019, dalam satu kes di Mahkamah Rayuan, Menteri Pertanian dan Industri Makanan pada ketika itu berkuasa untuk membatalkan keputusan pentadbir Tanah Daerah Hulu Langat berkenaan perumahan dan pembangunan. Mahkamah telah merujuk kepada Perlembagaan dan perkara 43 ini. Kes ini menunjukkan bahawa Jemaah Menteri memainkan peranan penting dan keputusan mereka mempengaruhi dasar-dasar penting dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesihatan dan banyak lagi. Jadi kawan-kawan, perkara 43 dalam Perlembagaan Persekutuan memberikan landasan dan struktur kepada Jemaah Menteri untuk mengurus kerajaan dan pentadbiran negara. Mari kita hargai dan support peranan dan tanggungjawab mereka dalam memimpin negara kita ke arah yang lebih baik. Seterusnya, perkara 113 dalam Perlembagaan Persekutuan yang membincangkan tentang Undang-Undang Negeri. Jom kita lihat apa yang menarik tentang perkara ini. Perkara 113 memberikan kuasa kepada Dewan Undangan Negeri ataupun DUN untuk membuat undang-undang di negeri masing-masing. Jadi, setiap negeri di Malaysia mempunyai kebebasan untuk melaksanakan undang-undang mereka sendiri. Ini selari dengan prinsip federalisme yang memberikan peluang kepada setiap negeri untuk mengatur hal ehwal mereka sendiri dengan undang-undang yang sesuai dengan keperluan dan kehendak tempatan. Pertama sekali, kita perlu memahami bahawa setiap negeri di Malaysia mempunyai pemerintahan yang berbeza bergantung kepada status dan tradisi mereka. Misalnya, di negeri-negeri beraja seperti Terengganu, Johor dan Pahang, mereka mempunyai sultan sebagai ketua negeri.
Di Negeri Sembilan, mereka mempunyai Yang di-Pertuan Besar, manakala di Sabah, Sarawak, Melaka, Pulau Pinang, mereka mempunyai Yang di-Pertua Negeri sebagai Ketua Negeri. Pentadbiran negeri dilakukan oleh beberapa entiti penting seperti Menteri Besar atau Ketua Menteri, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dan Jabatan Negeri. Mereka bekerjasama untuk mengendalikan urusan pentadbiran negeri dengan baik. Bidang kuasa kerajaan negeri merangkumi pelbagai aspek seperti hukum syara, undang-undang Islam, tanah pertanian, perhutanan, kerajaan tempatan, kerja air dan banyak lagi. Ini bermakna bahawa setiap negeri mempunyai kawalan dan tanggungjawab terhadap bidang-bidang ini mengikut keperluan dan kehendak tempatan. Jadi kawan-kawan, sistem kerajaan negeri ini boleh memberikan fleksibiliti kepada setiap negeri untuk menguruskan dan mengendalikan hal ehwal mereka sendiri berdasarkan keperluan tempatan. Walau bagaimanapun, penting juga untuk diingat bahawa kuasa undang-undang negeri ini tidak boleh bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Terdapat kes-kes yang melibatkan pertikaian antara undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan dan perlu diselesaikan dengan teliti untuk menjaga keseimbangan antara kedua pihak. Okey, itu adalah perkara 113 dalam Perlembagaan Persekutuan yang membincangkan tentang kuasa undang-undang negeri. Unik kan? Dan dengan adanya struktur ini, kita mampu hidup dalam keadaan aman dan damai. Akhir sekali, jom kita bercerita tentang perkara 119 dalam Perlembagaan Persekutuan yang membincangkan tentang kelayakan mengundi. Jom, check it out! Perkara 119 menetapkan kelayakan pemilih dalam pilihan raya di Malaysia. Ianya merangkumi syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mengundi dan melibatkan diri dalam proses demokrasi negara. Pertama sekali, bagi menjadi seorang yang layak untuk mengundi, seseorang itu perlu berumur 18 tahun dan ke atas. Jadi, bagi kawan-kawan yang masih di bawah umur, jangan risau, kita boleh ambil tahu dan belajar sebanyak mungkin tentang politik dan masyarakat sebelum kita layak untuk mengundi. Yang dah tua-tua tu, kenalah ikut perkara 119 dan jalankan tanggungjawab anda. Pengundi juga perlu menjadi warga negara Malaysia. Ini bermakna mereka perlu memiliki kewarganegaraan Malaysia dan mempunyai hak dan tanggungjawab sebagai rakyat negara ini. Warga negara juga perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR dan memastikan nama mereka tersenarai dalam daftar pemilih. Tapi sejak tahun 2021, semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas telah didaftarkan secara automatik. Tak kiralah sebelum ni pernah daftar atau tidak. Senang kerja, tak payah daftar pun dah boleh mengundi. Ada kes yang menarik pada tahun 2008, Zaid Ibrahim versus Suruhanjaya Pilihan Raya. Mahkamah memutuskan bahawa syarat kelayakan pemilih yang mengharamkan bekas banduan daripada mengundi adalah tidak sah dan melanggar hak mereka. Ini menunjukkan bahawa mengundi adalah hak setiap individu. Jadi kawan-kawan, perkara 119 dalam Perlembagaan Persekutuan menetapkan kelayakan pemilih dan menjamin hak setiap warga negara Malaysia untuk mengundi dalam pilihan raya. Ianya adalah satu langkah yang penting dalam memastikan keadilan dan demokrasi dalam sistem politik negara kita. Mari kita hargai perlembagaan dan manfaatkan hak kita sebagai warga negara untuk mengundi dan menyumbang kepada pembentukan negara yang lebih baik. Dengan Perlembagaan Persekutuan, kita mempunyai kerajaan yang stabil dan sistem undang-undang yang adil. Perlembagaan Malaysia adalah satu asas yang penting bagi negara kita dan ianya perlu dihormati. Kita ada banyak lagi perkara dalam Perlembagaan Persekutuan yang kita orang tak sempat nak cover kat sini. Jadi, rajin-rajinlah untuk buat kajian dan baca berkenaan Perlembagaan Persekutuan. Dokumen ni boleh download kat mana-mana kat internet tu. So, segalanya di hujung jari kan? Terima kasih kerana menonton video kami tentang Perlembagaan Persekutuan. Kami harap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Perlembagaan Persekutuan. Jangan lupa untuk berkongsi video ini dengan rakan-rakan anda. Sampai jumpa lagi.